Rentasan berita edisi 1393 bersama saya Zawaz Yusof antara paparan utama malam ini. Gagal bekal air bersih, PAS kini janji korek lubang. Nampaknya Menteri Besar Kedah kuat lajak daripada laju. Main isu 3R, tindakan wajar diambil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejak seminggu dua ini, bukan main para pemimpin di Kelantan buat iklan. Kononnya negeri mereka akan menjadi kaya raya dan akan lebih harmoni jika PAS terus diberikan mandat dalam pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Terkini dalam satu kenyataan, Senator Muhammad Apandi Muhammad berkata, sektor pelancongan di Kelantan semakin berkembang menerusi kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Katanya lagi, beberapa lokasi pelancongan di negeri itu terutama di Jajahan Jeli mampu menjadi daya penarik bagi pengunjung dalam dan luar negara. Apakah bentuk program dan bantuan keuangan yang kerajaan tawarkan untuk membantu memperkenalkan destinasi pelancongan alam semula jadi di Kelantan, terutamanya di Jeli? Di sana terdapat lokasi pelancongan menarik seperti air terjun, sungai yang jernih, terowong lama komunis dan terowong pelumbungan emas. Katanya ketika sesi pertanyaan bagi jawab lisan di Dewan Negara, Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan menjelaskan kementerian merangka banyak aktiviti mempromosikan Kelantan dan Jeli sebagai destinasi pelancongan. Dia berkata ini termasuk seperti promosi pakej Rainforest Dabung melalui pengembaraan lasak dan alam semula jadi serta program kayuhan muhibah Thailand Malaysia. Malah dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 sehingga RMK-12, katanya kementerian meluluskan kira-kira 7 juta ringgit bagi melaksanakan 39 projek pelancongan di negeri berkenaan. Dia berkata kementerian sentiasa terbuka untuk menerima permohonan daripada Kerajaan Negeri melalui Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN bagi pembangunan sektor pelancongan. Ini termasuk RM150,000 di bawah program pemerkasaan pelancongan, kebudayaan dan warisan 2022 bagi menaik taraf kemudahan pelancongan di kolam air panas Jeli. Kita sedia untuk mempertimbangkan sebarang permohonan produk baharu selaras hala 7 kementerian serta keutamaan negeri melalui UPEN bagi membantu meningkatkan kemudahan pelancongan, katanya, seperti dipetik Harakah Daily 20 Jun lalu. Alhamdulillah, syukurlah jika Kelantan akan menjadi kaya raya dan makmur jika PAS terus memerintah negeri itu dan mengeksploitasi unsur nadi bumi yang kaya seperti mana yang diungkapkan Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Muhammad Amar Nik Abdullah baru-baru ini. Katanya kerajaan negeri kini sedang merangka laluan untuk melombong nadir bumi yang dianggarkan bernilai RM125 bilion. Seronok betul Nik Muhammad Amar dengan wajah girang gembira mengumumkan bahawa daerah Jeli, Tanah Merah dan Gua Musang telah dikenal pasti sebagai kawasan yang mempunyai sejumlah besar nadir bumi, mineral yang penting untuk menjadi pendapatan negeri sehingga terlupa bahawa rakyatnya masih minum air berkarat. Sedarkah pimpinan PAS Kelantan terdapat 3 perkara yang merimaskan rakyat di negeri berkenaan? Isu tekanan air yang rendah serta tidak berkualiti menjadi isu pertama yang sudah tidak terlafaz oleh rakyat Serambi Mekah itu. Isu kedua adalah isu jalan yang tidak diselenggara dengan baik. Dan yang ketiga, persekitaran negeri itu kotor kerana sampah sarap tidak diuruskan secara sistematik hingga mengotorkan keadaan. Ini bukan berita palsu, ini adalah berita benar dan anda boleh menyaksikan serta merasainya sendiri. Jangan fikir terlalu jauh, bantulah rakyat pulihkan bekalan air terlebih dahulu. Kemudian pastikan kebersihan persekitaran sebagai sebahagian daripada agenda mencantikkan negeri untuk menarik pelancong. Bukankah kebersihan itu sebahagian daripada iman? Tak mungkin Pak Lebay tidak tahu tentang itu. Pengundi di Kelantan, tolonglah berubah.
Kempen Kalih Bagi Sama adalah sebahagian gerakan Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH dalam usaha menawan kembali pengundi di negeri Kedah dan ia tidak melanggar amalan demokrasi di negara ini. Justru Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Mahzir Khalid mempersoalkan dakwaan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, kononnya Kalih Bagi Sama songsang dan bertentangan dengan amalan demokrasi. Jelas beliau di mana songsangnya? Istilah songsang tak ada apabila tiba kempen pilihan raya. Kita guna Kalih Bagi Sama kerana ia adalah hak parti untuk berkempen. Kita tawarkan kepada rakyat Kedah jika undi BN dan PH makna sama undi kerajaan di persekutuan. Dalam amalan demokrasi ini tak salah. Ada perkara lebih salah jika mencarut, maki orang, fitnah, ikut suka hati kata pada orang. Itu semua lebih dahsyat lagi daripada songsang, katanya. Dan berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatan kuasa khas UMNO Kedah di Alustar malam semalam. Jelas Mahzir, kempen itu juga adalah tawaran BN dan PH kepada rakyat Kedah yang mahu melihat pentadbiran negeri dan persekutuan selari agar lebih banyak pembangunan dapat dibawa ke negeri berkenaan. Sebelum ini, Muhammad Sanusi mendakwa kempen Kalih Bagi Sama yang dilancarkan PH-BN sebagai songsang dan bertentangan amalan demokrasi di negara ini. Dalam masa yang sama, Pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Datuk Wira Mahfuz Omar memulangkan paku buah keras kepada Sanusi yang mendakwa Kalih Bagi Sama adalah kempen politik songsang. Mahfuz berkata yang songsang dan bercanggah dengan perlembagaan adalah kerajaan pimpinan Sanusi hari ini kan ia dibentuk tidak melalui proses pilihan raya. Ia juga hasil sokongan wakil rakyat lompat yang menggerakkan langkah Sheraton sehingga menggulingkan kerajaan Kedah pimpinan Datuk Seri Mukhlis Mahathir pada tahun 2020. Tentu anda tidak lupa peristiwa itu. Ini bukan kempen politik songsang dan dia tidak bercanggah dengan demokrasi. Yang bercanggah dengan demokrasi ini ialah kerajaan Kedah yang ada pada hari ini yang diambil alih pada tahun 2020. Inilah kerajaan yang tidak demokrasi kerana diambil alih tidak melalui proses pilihan raya. Diambil alih melalui adun lompat parti yang kini bersekongkol dengan PAS. Dan inilah yang dianggap sebagai politik songsang kerana dia adalah bercanggah dengan prinsip demokrasi. Ini kerana rakyat telah memberikan undi kepada Pakatan Harapan untuk menerajui negeri Kedah pada tahun 2018. Katanya dalam satu video disiar di Facebook Bikom Kedah. Sementara itu, Mahfuz berkata perlembagaan tidak pernah menghalang rakyat memilih agar pentadbiran kerajaan negeri sejajar dengan kerajaan persekutuan. Malah jika Sanusi mau berkempen agar kerajaan negeri tidak selari dengan Putrajaya, itu terpulang. Timbalan Ketua UMNO bahagian Alustar, Syed Hafiz Syed Mustafa pula berkata, reaksi Sanusi dalam isu gangguan bekalan air baru-baru ini bukti perlunya pengundi memastikan pentadbiran kerajaan negeri sejajar dengan kerajaan persekutuan. Menurutnya, Pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah itu menafikan pihak syarikat Air Darul Aman Sada bertanggungjawab dalam isu kegagalan menutup pintu baraj Sungai Muda yang rosak. Menteri Besar kata bukan isu Sada tapi bawah JPS iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran iaitu kerajaan pusat, bukan kerajaan negeri. Sanusi kata begitu, penyokong dia buat penjelasan dalam TikTok. Kalau kita dengar TikTok tu, kita percaya dah. Jadi kalau kita nak selesai semua perkara itu termasuk masalah air, kita harus bersama kerajaan persekutuan, kerajaan madani. Sebabnya dah dia kata ini bukan bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Kata Syed Hafiz dengan nada menyindir. Sanusi kelihatannya sedang menggelabah melihat kebangkitan rakyat Kedah yang mahu kebersamaan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Lantaran itu rakyat Kedah perlu memastikan hasrat Kalih Bagi Sama tercapai, memandangkan Menteri Besar Kedah ketika ini dilihat memang gagal mentadbir dan menjana ekonomi negeri. Janganlah kuat lajak daripada laju, bunyi macam ribut, buat kerja macam siput. Kerajaan Perpaduan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim didesak mengambil tindakan lebih drastik terhadap pihak yang berterusan memainkan isu 3R iaitu bangsa, agama dan raja. Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan AMK Haziq Azfar Ishak melahirkan rasa bimbang dengan trend sentimen berbau keagamaan dan berkauman yang dilihat semakin banyak dimainkan oleh pihak pembangkang menjelang pilihan raya negeri PRN akan datang. Tatkala pembentukan Kerajaan Perpaduan itu, kalau tengok di TikTok, itu adalah puncak tertinggi di mana isu-isu perkauman, nak sembelih orang-orang lain dan sebagainya. Ini cukup menyedihkan yang berlaku di negara kita. Bila Kerajaan Perpaduan ini dibentuk, sentimen itu reda sedikit. Tetapi sekarang ini kita tengok trend cuba nak meningkat balik. Kita cukup risau dan rasa kerajaan perlu mengambil tindakan lebih drastik daripada sekarang untuk mengekang perkara ini, katanya ketika dalam program Wacana Sinar siri ke-402 yang bertajuk
tajuk PRN Debar Menunggu Bubar. Tambah Haziq Asfar, sentimen seperti itu dibimbangi akan memberi kesan kepada anak muda yang akan membentuk prasangka buruk kepada bangsa-bangsa lain. Yang saya paling terkejut isu perkauman yang dibangkitkan baru-baru ini adalah isu-isu yang Barisan Nasional atau BN sendiri pun tidak berani nak bangkitkan sebelum ini. Kalau nak tengok kepada kepentingan parti sahaja, tidak apalah. Kalau rasa nak menang, mereka nak guna cara yang bahayakan fabrik sosial negara. Tetapi kesannya itu kepada anak-anak muda kita sekarang ini yang tidak ada rasa kasih sayang, berprasangka buruk kepada anak-anak bangsa yang lain tanpa sebarang asas. Jadi itu sebenarnya cukup membimbangkan, katanya di petik media. Dalam isu yang sama, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj mengingatkan calon pilihan raya dan penyokong agar tidak memainkan isu berkaitan agama, kaum dan isu sensitif lain yang boleh merosakkan keharmonian dan perpaduan rakyat sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN yang akan diadakan kelak. Baginda berpesan supaya setiap kempen pilihan raya dijalankan dengan cara berhimah dan bertanggungjawab dengan mematuhi undang-undang pilihan raya sedia ada serta undang-undang lain yang berkaitan. Calon dan penyokong juga diingatkan tidak mencaci, menabur fitnah dan mengadu domba terhadap pihak lawan ketika berkempen bagi mengelakkan perpecahan dalam kalangan rakyat. Titah baginda ketika istiadat pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Selangor di Balai Dewan Diraja Istana Alam Shah Isnin lalu. Sultan Selangor menjelaskan istiadat berkenaan diadakan lebih awal memandangkan baginda bersama Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin akan berangkat menunaikan ibadah haji dan dijangka kembali ke tanah air selepas menunaikan ibadah haji pada 4 Julai ini. Maka oleh yang demikian, beta dalam menjalankan kuasa diberikan di bawah Fasal 2 Perkara 70 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 dan setelah berunding dan menerima permintaan pembubaran Dun Selangor dari Menteri Besar telah berkenan menandatangani proklamasi pembubaran Dewan Negeri Selangor hari ini dan akan berkuat kuasa pada hari Jumaat 23 Jun, titah baginda. Dalam masa sama, Sultan Sharafuddin berharap semua pihak dapat mendoakan agar Allah mempermudahkan segala urusan baginda berdua ketika menjalankan ibadah haji dan memperolehi haji yang mabrur. Susulan perkenan Sultan Sharafuddin itu, ia menyaksikan Dun Selangor yang diteraju PH dibubarkan 2 hari lebih awal daripada mandat yang sepatutnya tamat pada 25 Jun ini. Selain Selangor, 5 lagi negeri akan berhadapan dengan PRN tahun ini, iaitu Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan juga Kelantan. Semua wakil rakyat terutamanya yang kelihatan begitu terdesak menggila dengan kerakusan untuk berkuasa, tolonglah amalkan politik lebih matang, jujur dan ikhlas demi membantu rakyat serta memajukan negara. Jangan dijaja dan ditunggang agama serta bangsa sendiri demi untuk berada di puncak kuasa. Jangan sampai menderhaka kepada raja demi kononnya membela dan menjaga agama dan bangsa yang kalian sendiri perdagangkan demi cita-cita kotor dan menjijikkan. Rakyat dan negara tidak sewajarnya dibebani dengan kemelut politik dan perebutan kuasa yang tidak berkesudahan. Apalagi ketika ini kita masih dihidangi dengan istilah tebuk atap dan pintu belakang oleh mereka yang masih aktif mengupah dan membayar anak muda untuk menabur fitnah dan membawa naratif di media sosial. PRN terdekat ini, semua wakil parti perlu berpegang kepada prinsip mendahulukan rakyat dan menggunakan peluang untuk berbahas secara rasional dengan terus menjaga kedaulatan dan kesucian agama bangsa. Ini masanya untuk kita semua bersama. Yang menang bersedia mentadbir negeri, yang kalah pula bersedialah untuk menjadi pembangkang yang konstruktif demi negeri, negara dan rakyat jelata. Jangan pula bila sudah menang berpenggal-penggal, rakyat tetap juga menderita dengan isu yang sama tanpa sebarang penyelesaian. Sesungguhnya agama Islam dan bangsa Melayu tidak pernah terancam. Yang terancam sebenarnya mereka yang bakal kecundang. Jangan hanya lebih berbunyi gelegar buluh namun tiada hasilnya. Ia sangat memalukan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.